Tapi aku nak cakapnya tentang sejarah raja-raja bukan hanya di cerita Campa, tapi memang keseluruhan cerita kerajaan lama. Ini Sulalatul Salatin apa semua ni pun cerita raja-raja. Mana ada cerita rakyat terbawah yang terakam kan dalam dokumen-dokumen segini kan. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bersama-sama Mak Koi, Azan Safa, Disa, Iskandar Kamil. Masih di dalam siri Menjadi Malaysia. Untuk yang pertama kali yang melihat dan menonton, mendengar siri Menjadi Malaysia, siri Menjadi Malaysia adalah siri perbincangan kita tentang kemenjadian Malaysia. Bagaimana Malaysia menjadi Malaysia, di mana kita akan menggalu kembali sejarah di awal, termasuklah di awal kerajaan-kerajaan lama sebelum Melaka sehinggalah kepada yang terkini. Tetapi perbincangan kita ini masih lagi tersangkut, masih lagi berada di era kerajaan lama sebelum Melaka, iaitu di era Campa. Dan seperti biasa setiap minggu dalam perbincangan siri Menjadi Malaysia, kita akan mengulas satu buku untuk kita perkenalkan kepada pendengar dan pembaca kita. Dan buku yang akan kita pilih pada minggu ini adalah buku daripada James C. Scott, Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance. Ini buku legend ni. Buku legend Ini buku legend. Sebab buku ni menulis secara detail tentang satu kampung di Malaysia. Kampung Sedaka. Kampung Sedaka di Kedah. Tapi bila kita cakap Sedaka tu, kita kena cakap bahasa Kedah. Sedaka. 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 Kolak-kolak. Sedaka di Kedah. Jadi cerita apa ni, Koi? Okey, aku sebenarnya membaca buku ni sebenarnya dah lama dah kan. Dah lama lah. Aku rasa 10 tahun yang lepas lah. Yang ini buku ni dicadangkan oleh Prof Syamsul lah. Masa tu aku ambil, kalau tak silap aku, satu subjek Advanced Theory of Sociology and Anthropology. Jadi buku ni adalah salah satu daripada buku yang dicadangkan oleh Prof Syamsul untuk dibaca lah. Tapi aku tak baca semualah, buku ni tebal. Aku hanya baca intro dan juga baca conclusion saja. Dan aku rasa apa yang menarik lah, yang aku ingat lah, yang saya ingat aku, dia menggunakan metod yang tidak terfikir, yang tak terfikir, khususnya oleh pengkaji Marxis. Sebab James Scott ni dia seorang Marxis, tetapi dalam buku ni dia mengkritik idea Marxis, khususnya apabila dia mengkaji sebuah kampung Sedaka di Kedah, yang menunjukkan bahawasanya ada beberapa unsur di dalam idea Marxis tu yang tak begitu kena lah bila kita masuk ke dalam membuat kajian secara etnografi. Itu keistimewaan buku ini adalah gabungan di antara teori dan juga etnografi. Kajian di lapangan. Jadi dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih fresh lah. Dia daripada bottom to top lah. Dia daripada bawah dia mengkaji benda ni. Dan antara yang menarik kalau pembaca-pembaca dan pendengar, di dalam buku ini juga, kalau kita ingin mengetahui mengapa di antara kita berfikir tentang peasants tidak khususnya di Kedah lah, di Asia Tenggara lah perbincangan ni kan, tidak melakukan pemberontakan berskala besar kan. Jadi benda ni pun dibicarakan. Kenapa peasant ni dilihat tidak yang sepatutnya mereka boleh memberontak tapi mereka tidak memberontak. Jadi banyak faktor lah, di antaranya seperti yang kalau aku boleh sebut lah kan, antaranya adalah seperti bagaimana sopan dan adat. Sopan dan adat, culture budaya itu sendiri tidak mendorong. Dan juga sebenarnya peasants ni dia ada perkiraan. Dia bukan sesenang untuk nak cakap mereka ni mendapat false consciousness, kesedaran palsu. Dia tidak begitu. Mereka sebenarnya ada perkiraan. Apakah untung rugi sekiranya mereka memberontak, ataupun adakah dengan sekadar memberontak dengan cara dan bentuk mereka yang tersendiri secara harian mereka, pemberontakan mereka ini lebih menguntungkan kehidupan mereka. Dan itu pun terselit juga bagaimana pengaruh UMNO kan, sebagai hegemoni yang pada ketika itu juga telah
membentuk suatu kita sebut perbezaan ataupun kesenjangan di kalangan peasant tu sendiri. Yang mana memberi dokongan dan sokongan kepada UMNO akan dinaungi oleh hegemoni dalam masa sama peasant yang kebanyakannya juga di kalangan orang PAS. Mereka ini tidak berselari di dalam perjuangan petani itu sendiri. Dari satu sudut ni dia buku ni juga aku rasa bila kau sebut pasal UMNO dan PAS tu, memang salah satu daripada kajian dalam buku ni adalah komuniti di kampung sedaka yang mana petani pun mempunyai afiliasi politik. Maknanya ada sokongan dan dukungan kepada parti politik tertentu. Dan biasanya kalau yang peasant ni, sebab aku melihat daripada keluarga aku sendiri, keluarga aku memang daripada keluarga petani. Jadi biasanya kalau petani duduk di sebelah utara, kan, biasanya mereka ni adalah penyokong PAS lah. Penyokong PAS. Tetapi macam kau cakap tadi, dia punya perlawanan tu ada pertimbangan dia. Dan perlawanan dia tu dia lebih kalau salah satu yang aku ingat dalam buku ni, Azan, adalah melalui kaedah gosip. Gosip adalah senjata. Kan? Maknanya daripada gosip tu dia boleh dijadikan senjata untuk meruntuhkan wibawa seseorang. Khususnya wibawa musuh lah. Kan? Kalau kita tak suka dengan orang tu ke, kalau dalam konteks pergelutan kuasa politik tu, kita bergosip. Dan gosip ni juga adalah salah satu selain daripada meruntuhkan wibawa, memburuk-burukkan, dan pada masa yang sama dia juga merupakan salah satu alat politik lah. Alat politik itu propaganda lah sebenarnya. Propaganda. Tapi dalam bentuk petani lah. Dalam bentuk petani lah. Jadi bagaimana petani itu dalam dia punya aktiviti harian itu, perlawanan harian yang mungkin Marxis tak nampak. Marxis yang Leninist ke ataupun yang daripada Gramsci ke tak nampak. Sebab macam kau cakap tadi, dia ada pertimbangan yang rasional, yang tertentu, yang difikirkan, tetapi tetap juga melawan dengan cara mereka sendiri. Betul. Jadi ini adalah buku yang sangat disarankan, khususnya dalam pengajian Asia Tenggara, pengajian Malaysia, pengajian petani. Ini adalah buku yang disarankan. Betul. Kan? Khususnya kalau untuk memahami Malaysia pada waktu zaman 70-an. Zaman 70-an. Era kita sebut agricultural punya era kan. Sekarang ni kita dah industri lah, tetapi kalau zaman-zaman pertanian tu, ini adalah salah satu daripada buku penting untuk menganalisa masyarakat lah. Okey. Terima kasih kawan. Kita terus kepada perbincangan kita, masuk balik dalam perbincangan kita kan. Kita lari sekejap pergi mengulas buku. Sekarang kita akan masuk balik perbincangan dalam siri Menjadi Malaysia. Kalau minggu yang sudah kita membicarakan tentang sumber pensejarahan campa dan kita membincangkan tentang rupa dan bentuk campa. Pada minggu yang lalu kita bincangkan tentang bagaimana penduduknya, geografinya, ekonomi, sosial, politiknya. Minggu ini kita membincangkan secara umumnya sejarah jatuh dan bangun campa tu sendiri, Koi. Jadi aku rasa pentas ni disediakan khas untuk kau dalam perbincangan kita pada minggu ni. Silakan, Koi. Okey, aku rasa untuk menceritakan sejarah campa ni yang beribu tahun dalam masa 20 minit ni memang tak cukup lah. Jadi aku sarankan kepada sesiapa yang nak mengetahui itu, kita biasanya kan dalam kita punya YouTube tu kita kan ada tunjuk buku yang mungkin orang boleh mendalami lagi lah. Jadi aku punya huraian pada episod kali ni lah, dia lebih bersifat umum lah. Bersifat umum. Jadi mungkin ada tokoh-tokoh yang aku lupa, yang aku tak tahu nama, dan kemudian juga mungkin tahun-tahun yang aku tak begitu tepat. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang mungkin tak semuanya aku boleh cover. Okey. Apa yang aku nak cover tu adalah berdasarkan kepada aku punya pertimbangan lah. Pertimbangan sendiri yang aku rasa penting untuk kita faham dan kita ketahui. Jadi untuk aku menjelaskan tentang sejarah campa ni, kita boleh bahagikan ada 3 period masa. 3 period masa sebenarnya dicadangkan oleh buku daripada kejap aku nak kena check tengok
Siapa tulis apa buku ni? Okey. Sekejap, Oh ni, Dufon. Dufon Okey, Dufon Okey. Kalau dalam buku Dufon ni, The Kingdom of Champa, Geography, Population and History. Okey Jadi, so kalau siapa-siapa yang nak mengetahui dengan lebih mendalam, cari buku ni. Yang ini penjelasan secara umum sajalah. Dia membahagikan kepada 3 period, Azan. So, period yang pertamanya adalah period sebelum Indianisasi. Kemudian, period Indianisasi. Dan kemudiannya, selepas Indianisasi. Okey. Jadi, untuk kita faham benda ni, aku rasa kita pergi kepada period sebelum Indianisasi. Okey, sebelum Indianisasi ini macam apa yang kita telah terangkan di episod-episod yang lepas, tak banyak data, kebanyakannya daripada catatan-catatan daripada China lah sebenarnya. Jadi China lah sebenarnya. Okey. Jadi period yang dikatakan sebelum Indianisasi ini adalah period masa Lin Yi. Lin Yi Lin Yi ini adalah nama yang diberikan dalam catatan Cina lah. Kemudian period ada satu lagi tu selain daripada Lin Yi, sebab ada pertukaran nama kemudian dalam catatan Cina tu. Mula-mula Lin Yi, kemudian ada juga Huang Zhengcheng. Kemudian aku satu lagi Huang Wang ke. Lebih kurang macam itulah. Jadi period-period yang macam ni. Kemudian ada satu lagi kerajaan juga yang disebut dalam catatan Cina, yang aku rasa dalam episod yang lepas pun kita dah bagi tahu, Zitu. Kan, Zitu. Jadi period-period ni adalah nama-nama yang diperolehi daripada catatan Cina, tetapi tidak banyak maklumat yang kita boleh kumpulkan untuk kita bandingkan dengan contohnya catatan-catatan daripada prasasti Champa sendiri, kemudian catatan-catatan mungkin daripada Vietnam ataupun catatan-catatan daripada Khmer lah. Sebab nama-nama dia macam aku terangkan minggu lepas tu kadang-kadang tak tally. Kan? Jadi agak susah untuk membincangkan maklumat tentang period sebelum Indianisasi. Tapi period selepas period Indianisasi, period Indianisasi ni lebih banyak maklumat kerana adanya penemuan-penemuan macam prasasti. Kemudian ada catatan-catatan Khmer, ada catatan-catatan daripada Champa sendiri, dan kemudian juga arkeologi dan juga monumen-monumen dan juga artifak-artifak yang dijumpai yang membolehkan sejarawan untuk memetakan semacam sejarah lah. Okey, jadi dalam konteks masa Indianisasi, bila aku baca, Azan, aku satu sumber dia buku tadilah yang Dufon yang Dufon tadi, Kingdom of Champa. Tapi aku juga mengambil contohnya jurnal ni. Contohnya aku rasa jurnal ni sangat penting lah, jurnal ni. Yang ini agak terkini ya. Asia Research Institute Working Paper Series nombor 37, Champa Revise, Michael Vickery lah. Maknanya dia revise balik. Dia menggunakan maklumat daripada kebanyakan Maspero dan Codes lah. Codes tu kita dah, kalau siapa yang ikut ni, dia tahulah Codes tu buku yang mana, Indianized States of Southeast Asia, dan juga Maspero yang banyak menulis pada Champa. Tetapi Vickery dia revise balik, Azan. Dia revise balik dia dalam pendekatan yang lebih bersifat historiografi yang kritikal lah. Kan? Jadi ini juga sumber aku. Dan kemudian salah satu daripada sumber aku ni, okey, ini profesor ni daripada Malaysia ni. Jadi ni untuk aku menarik ni sebab profesor ni adalah profesor Vietnam Champa Relation and the Malay Islam Regional Network. Okey. Yang ini sekejap aku nak kena check ni profesor daripada history daripada Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Dia menulis di Kyoto Review. Yang ini aku dapat daripada University Kyoto lah, Kyoto Review. Okey. Prof. Danny Wong Zikan. Associate Professor in the Department of History, University of Malaya. Ini satu lagi sumber dia. Kalau nak tahu mendalam, sila Google ni. Okey, kemudian satu lagi adalah Uprising of Khatib Sumat and Khatib Ja Taqwa. Yang ini ditulis oleh Po Dharma. Kalau siapa nak tahu tentang Po Dharma ni, kita dah terangkan pada minggu lepas. Po Dharma ni adalah salah seorang daripada intelektual dan juga academician orang Cham lah.
orang Cham, tetapi dia tidak dibenarkan untuk kembali ke Vietnam. Dia dah meninggal lah, tetapi dia tinggal di Perancis lah dalam buangan. Okey. So kita berbalik kepada sumber-sumber aku dah bagi tahu dah. Kemudian kita berbalik kepada masa zaman Indianisasi ni. Bila aku baca Azan, masa zaman Indianisasi ni kebanyakan yang maklumat yang aku dapat daripada pembacaan aku ni adalah cerita tentang raja-raja dia dan juga tentang perang yang biasanya dialami oleh raja-raja Champa. Tapi seperti mana yang kita bincangkan dalam episod yang lepas ni, Champa ni dia bukan satu. Dia bukan satu kerajaan. Dia ada kerajaan-kerajaan dalam bentuk mandala lah. Kita pun dah bincangkan mandala. Apa itu mandala dalam episod-episod yang sebelum ni. Kalau siapa nak tahu apa itu mandala, dia kena refer pada episod yang lepas lah. So, dia ada banyak kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil dan Vikri mencadangkan, kalau dalam Vikri tadi kan, Champa Revise, dia kata ada 3 wilayah kekuasaan. Satu tu wilayah kekuasaan, kalau yang dekat kita pen sikit. Satu ni yang dekat sini ni, Indrapura dan Vijaya. Yang ini ni dikatakan negara Champa Utara lah. Kemudiannya yang dekat Kautara, iaitu Natrang sekarang ni, kawasan ni ini kira negara Champa 2 lah. Kemudiannya di Panrang ataupun Panduranga, ini negara Champa 3. Tetapi ini tidak bermaksud bahawasanya hanya ada 3 kerajaan saja, 3 kerajaan Champa. Tetapi kemungkinan juga di dalam ketiga-tiga yang dikategorikan oleh sejarawan ni mungkin ada kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Kan? Jadi dalam pembacaan aku, sejarah dia ditandai oleh banyak perang lah. Jadi perang dia ni, dia satu bersama dia berperang antara, tapi perang ni kita kena ingat tau, dia kadang-kadang ada grup-grup kerajaan-kerajaan ni kadang-kadang dia bersama-sama dengan kerajaan lain untuk melawan kerajaan Champa tu sendiri. Contohnya kalau yang sebelah selatan nanti kita akan tengok macam mana last kali yang tinggal dekat selatan ni. Selatan ni kalau dalam baca buku-buku yang aku baca ni banyak melakukan pemberontakan ke atas kerajaan Champa yang di sebelah utara. Dan pada masa yang sama kadang-kadang ada kerjasama antara kerajaan Champa ni dengan kerajaan Khmer. Okey kita tengok kat sini kalau siapa-siapa daripada podcast ataupun ni mungkin tak nampak, tapi kalau dalam YouTube tu sebelah utara ni kita ada Viet lah. Tetapi kita kena ingat tau, Viet ni dia pun bukan hanya satu saja, dia ada dinasti. Dan kadang-kadang dia orang pun masa tu gaduh sesama sendiri juga. Jadi dia ada, kalau tak silap aku ada 7-8 dinasti Vietnam ni. Kadang-kadang dia orang ni bekerjasama dengan kerajaan Champa untuk melawan satu lagi dinasti yang lain. Kan? Begitu juga dengan Khmer. Khmer pun ada kerajaan daripada Khmer ni yang bekerjasama dengan salah satu daripada kerajaan daripada Champa tu untuk melawan kerajaan Champa yang lain. Jadi mungkin bila aku baca tu, itu menunjukkan bahawasanya kesedaran kebangsaan moden tu, nasionalisme tu pada waktu tu kan belum lagi wujud lah. Jadi mereka tu berperang tu mungkin atas nama raja dan juga dinasti yang diwakili. Begitulah yang kita bincangkan dalam kerajaan-kerajaan lama. Nature dia memang begitu kan. Ya, sebelum munculnya idea kebangsaan lah. Ya, kan. Masa tu konsep dia adalah konsep dinasti dan juga raja lah. Okey, Zan. So, memandangkan belum ada konsep kebangsaan pada waktu tu dan kesetiaan dan kepatuhan tu berdasarkan kepada kuasa politik yang dipegang oleh dinasti ataupun raja. Jadi peperangan tu adalah peperangan yang kadang-kadang bersifat cross etnik lah. Kalau dalam konteks sekarang yang kita faham makna etnik tu kan, dia kadang-kadang cross etnik ya. Jadi sejarah Champa ni memang ditandai oleh perang satu dengan dinasti daripada Vietnam dan kemudian satu lagi daripada dinasti yang ada di Khmer lah. Jadi kalau kita tengok sini kan, dia punya kedudukan pun dia duduk dekat tengah-tengah.
Kan kalau kita tengok sini kan, dia kat tengah-tengah. Sini ni sebenarnya dekat sebelah selatan ni Saigon ataupun Ho Chi Minh dulu kan, masa zaman-zaman ribu tahun dulu itu di bawah kekuasaan Khmer. Cumanya sekarang moden ni sudah dikuasai oleh negara Viet moden lah, tapi dulu Khmer. Jadi ada dia macam tersudut jugalah Champa ni kan. Dia punya kedudukan tu. Sebab tu masa kita bincang episod lepas tu, dia punya geografi dia tu satu gunung ganang. Kemudian satu lagi sebab dia punya kedudukan tu terhimpit antara dua kuasa besar. Satu Viet yang dekat atas ni yang terdiri daripada pelbagai dinasti. Begitu juga di Khmer yang di sebelah selatan ni. Dan ini mempengaruhi kemudiannya beberapa peristiwa sejarah yang pada akhirnya menimbulkan semacam peperangan antara satu Champa dengan Champa sendiri pun berperang, satu lagi Champa dengan Viet, kemudian satu lagi Champa dengan Khmer. Dan perang ni memang pada akhirnya kita akan bagi tahulah kenapa pada akhirnya dia lenyap terus. Maknanya kalau aku boleh simpulkan dalam fasa Indianisasi yang kau nak kongsikan tadi adalah peperangan yang ataupun kita sebut suasana pada ketika itu adalah peperangan yang berlaku di antara inter dan intra lah mereka kata. Betul, kan? Di antara sesama mereka dan juga mereka yang berada di luar lingkungan daripada mereka, kerajaan yang berbeza daripada mereka. Ya, betul. Dan juga siri peperangan dan juga ialah bagaimana demografi kita sebut geografi kedudukan itu menghimpit Champa ke satu sudut yang menyebabkan akhirnya memangkin kepada kejatuhan dia. Betul. Jadi maknanya adakah dalam fasa Indianisasi yang kau nak cerita ni ada lagi peristiwa-peristiwa yang agak signifikan untuk Aku rasa untuk peristiwa-peristiwa tu kita dah tahu secara umum lah, secara umum. Tapi ada beberapa peristiwa. Aku bagi contoh ya. Secara ringkas kau sebab secara ringkas kita pergi kepada permulaan lah. Pada permulaan ni contohnya tentang nama pemerintah yang mula-mula sekali menjadi raja di Champa. Tetapi kita pun tak dapat nak pastikan dia sebelah sini ke, sebelah selatan ke, ataupun sebelah utara ke, ataupun sebelah tengah ni. Kan? Tetapi kalau menurut buku yang Dupont Dupont ni ada 3 nama lah yang dia bagi. So ketiga-tiga nama ni tak dapat dipastikan dengan tepat. Aku tak, sebab nama ni kau tahu lah, nama Sanskrit ni Subha Varman, Ruda Varman, Subha Varman. Aku tak dapat nak ingat. Mereka ni diangkat sebagai antara pemula kepada kerajaan Champa lah. Dan selepas pada itu, kalau kau baca juga dalam buku yang sama, dia terdapat ada pemerintah-pemerintah pada waktu tu yang dia punya dasar dia agresif. Jadi bila dia punya dasar tu agresif, maknanya dia mencetuskan konflik sama ada dengan sesama dia ataupun dengan dinasti di utara, iaitu di Viet ataupun di sebelah selatan ni iaitu Khmer. Itu sebelah peperangan. Jadi itu kerana peperangan. Agresifnya. Ya, tetapi pada masa yang sama, sebab catatan yang kita ada di masa-masa yang lampau memang kebanyakan tentang raja-raja. Jadi raja-raja ni salah satu cara dia nak mengekalkan kuasa ni, dia perlu menguasai, dan salah satu cara untuk menguasainya adalah melalui perang. Jadi kita tak dapat tahu banyak, Zan, cerita rakyat biasa ni mana kan, apa yang rakyat biasa buat. Jadi, tak ada. Jadi semua buku yang aku baca ni kebanyakan cerita raja-raja dan juga peristiwa-peristiwa peperangan yang berlaku di waktu pemerintahan mereka. So next episode ni aku rasa kita akan ambil satu persatu lah tentang peristiwa-peristiwa. Kemudian kita terus lanjut kepada fasa yang ketiga adalah fasa selepas Indianisasi. Okey kau tapi aku nak cakapnya tentang sejarah raja-raja bukan hanya di cerita Champa, tapi memang keseluruhan cerita kerajaan lama. Ini Sulalatul Salatin apa semua ni pun cerita raja-raja. Mana ada cerita rakyat terbawah yang terakam kan dalam dokumen-dokumen sini kan. Kalau ada pun terlalu kecil lah. Terlalu kecil. Okey kan. Terima kasih banyak. Jadi kita akan sambung perbincangan kita pada minggu yang akan datang.
pada episod yang akan datang. Boleh layari www.kawahbuku.com untuk dapatkan buku-buku yang menarik dan juga yang terpilih untuk pilihan anda. Jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih, Koi. Terima kasih, Azan. Terima kasih semua.